Line tak stabil ya. Okey. Hari ini kita masih lagi di dalam bab 10. Hari ini kita nak tengok subtopik yang kedua, iaitu 10.2. 10.2. Apa dia 10.2? Sistem peredaran manusia. Semalam kita dah tengok kan sistem peredaran manusia, tapi kita bandingkan dengan sistem peredaran amfibia, dengan ikan dan juga serangga kan. So subtopik yang kedua ni dia betul-betul khusus untuk sistem peredaran manusia sahaja. Ya. Yang pertama kita akan lihat komponen sistem peredaran manusia yang terdiri daripada jantung, salur darah dan juga darah itu sendiri. Okay. So ada 3 komponen ya. Jadi kena ingat lah tu. Kalau kita buat nota tu, saya menggalakkan awak buat nota secara peta minda lah ataupun peta writing untuk nampak sikit lah macam mana dia punya pembahagian dia tu. Kalau kita buat peta writing tu kita nampak sikit. Kemudian yang kedua, menerangkan komposisi. Ini dia kata kunci ya, komposisi darah. Jadi keyword macam ni awak kena underline ya, kena kenal pasti. Komposisi ni daripada bahasa Inggeris, itu composition, itu kandungan lah. Apa yang terdapat dalam darah lah, yang kita dengan kata mudahnya, apa yang ada dalam darah tu. Kita akan tengok dari segi plasma darah dan juga sel darah. Kemudian yang ketiga, selepas kita dapat menerangkan komposisi darah, kita buat perbandingan dan perbezaan antara jenis salur darah. Tadi kita ada tengok di sini salur darah kan. Okey, salur darah situ. Maknanya salur darah ni merupakan komponen. Komponen sistem peredaran darah. So sekarang ni yang ketiga tu kita nak tengok jenis salur darah. Yang terdiri daripada arteri, vena dan juga kapilari. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat kita akan lihat ataupun bagaimana kita nak, ini kena lukis. Awak kena belajar melukis Belajar melukis dan juga melabel. Kalau ikut sini dia tak tulis melukis lah. Tapi basicnya kalau belajar dengan saya ni, saya akan ajar cara melukis lah. Melukis dan melabel foto jantung manusia dan salur darah. Dan salur darah tadi yang berkaitan. Antaranya aorta, vena cava, arteri pulmonari, dan vena pulmonari, arteri koronari dan juga vena koronari. Juga kita akan labelkan injak sabit, injak bikospid, injak trikospid dan juga septum. Selain daripada dia punya bilik-bilik dia lah, dia ada 4 lah. Semalam kita tahu bahawa jantung ada 4 bilik. 2 atrium, 2 ventricle. Kan? Jadi kalau campur yang ni, jadi ada 4 bilik. 1, 2, 3, 4. Kemudian labelkan lagi ni septum, injak, kemudian arteri, vena, koronari semua ni, dia jadi banyak lah. So awak mesti boleh melukis lepas ni lah. Selepas kelas ni maknanya awak ada kebolehan untuk melukis dan melabel. Dia dalam biologi ni macam tu lah. Dia memang kena banyak melukis. Siapa yang tak berapa pandai nak melukis, tak berapa pandai, dia kena tengok lah dulu. Kan? Tak kira lah cara tekap ke. Tapi kalau boleh elakkanlah daripada photostat semata-mata lah. Ada benda yang kita boleh photostat, ada benda yang kita kena lukis. Saya akan sebut. Kalau semakin banyak kita boleh lukis dan label, itu lebih baik. Sebab untuk kemahiran menjawab soalan kertas 1 dan kertas 2, soalan gambar rajah ni sangat banyak. Jadi dia membantulah bagi kita yang bila kita lukis dan label ni, dia mengingatkan kita dan mudah untuk kita memahaminya dengan lebih baik. Okey. Dan yang kelima, yang terakhir dalam subtopik yang
kedua ni, iaitu memerihalkan fungsi bahagian jantung. Mana kita dah lukis, kita label, kemudian kita tahu dia punya fungsi. Itu je ya. So, fungsi bahagian jantung yang kita labelkan tadi lah. Okay, ya. So, sekarang ni kita pergi kepada perbincangan kita. Termasuk kepada sistem peredaran manusia. Jadi sistem peredaran manusia mempunyai 3 komponen utama, seperti dijelaskan tadi. Yang pertama, darah. Okay. Yang kedua, jantung. Yang ketiga, salur darah. Mesti ada 3 ni. Jadi darah ni sejenis tisu penghubung. Tisu penghubung yang terdiri daripada plasma, sel darah dan juga platelet. Untuk silibus KSSM ni, dia separatekan antara sel darah dengan platelet. Kalau KBSM dulu, bila sebut je sel darah, dia merangkumi platelet itu sendiri. Okay, kita akan detailkan nanti ya. Apakah contoh plasma, sel darah dan juga platelet. Jadi secara umumnya darah ni bertindak sebagai medium pengangkutan. Dia macam kenderaan lah, senang cerita ya. Kita bayangkan seperti kenderaan. Apa yang kita boleh sebut kenderaan, apa yang boleh kita bayangkan? Mungkin kita boleh gambarkan seperti sebuah kereta ataupun sebuah bas ataupun apa sahaja kenderaan. Kenderaan di laut, kenderaan di darat atau kenderaan di udara. Kan? Asalkan nama dia kenderaan lah, dan dengan tujuan untuk pengangkutan. Tapi itu umum ya, bila sebut darah tu. Sebab darah ni dia bukan saja untuk pengangkutan, banyak lagi. Tapi kita sebut secara umum dia sebagai medium pengangkutan. Jantung berfungsi sebagai pam berotot. Tapi dia berotot. Ya? Kita bayangkan seperti pam basikal ataupun pam tayar motor ataupun tayar kenderaan ya. Jadi pam tu apa fungsi dia? Dia macam ada satu pressure ya, yang dikenakan dan menolak. Kalau pam angin tu maknanya menolak angin lah. Angin tu masuk ke dalam satu tempat yang tertentu. Dalam konteks jantung sebagai pengepam ya, darah, supaya darah boleh dihantar, boleh diangkut ke tempat sasaran. Salur darah pula terdiri daripada arteri, kapilari dan juga vena. AKV ya, saya selalu tulis sebagai AKV. Arteri, kapilari dan vena. Di mana salur ni dia dihubungkan kepada jantung. Dia mesti connected dengan jantung dan mengangkut darah ke seluruh tisu darah. Jadi salur darah ni kalau kita boleh buat analogi, ia seperti jalan raya. Salur kenderaannya adalah darah. Okay. Dia punya pusat kawalannya adalah jantung. Macam kita kata pusat kawalan trafik. Kan? Orang yang kerja di pusat kawalan ni, dia duduk dah pejabat kan, kontrol, dia tengok kesesakan, dia ada CCTV dia kan. CCTV di jalan sekian-sekian, di lebuh raya sekian-sekian, sibuk, jam, kemalangan, lengang dan sebagainya. Jadi dia boleh melaporkan daripada jauh sebab dia adalah HQ, dia ada kemudahan. Ya. Manakala jalan raya adalah salur darah. Ya, seperti mana saya jelaskan hari semalam, kalau jalan raya tu rosak, macam mana kenderaan nak lalu? Ataupun jalan raya tu sempit, macam mana? Kalau jalan raya tu luas, macam mana? Jadi begitulah dengan salur darah. Kalau salur darah kita ni tersumbat,
macam mana aliran darah berlaku. Darah akan terhalang daripada mengangkut apa yang diangkut. Darah ni dia ada penumpang dia. Kan? Macam kita lah, kita naik kereta. Jadi kita ni adalah penumpang. Ataupun kita mungkin driver. Kan? Ataupun kita ni jalan kaki. Tak naik pun. Lambat lah. Jadi begitulah keadaan dia. Ya? Jadi kita habis bahagian tu, iaitu dari segi komponen sistem peredaran darah. So sekarang kita nak masuk kepada struktur jantung. Struktur jantung. Di mana kedudukan jantung kita? Di mana kedudukan jantung kita dalam badan? Okey, kalau dimaklumkan sini, jantung terletak di antara peparu dan rongga toraks. Ya. Di mana dia punya saiz jantung ni lebih kurang lah, ya, sebesar satu genggaman tangan. Jadi awak pegang, pegang perumbu awak ni, awak genggam. Ya, jadi itulah saiz jantung. Ya, saiz jantung lebih kurang lah. Ya, boleh dianggarkan seperti itu. Jadi seperti mana yang kita jelaskan pada hari semalam, jantung terdiri daripada 4 ruang. Ya, 4 ruang, iaitu atrium kiri, atrium kanan, ventricle kiri dan juga ventricle kanan. Jadi kalau kita lukis, dia kita buat macam ni lah, macam petak kita buat. Tak apa. Sekejap, ya. Okay. Kita lukis, kemudian ada 4 bilik, 4 ruang. Okey, ada 4 bilik. Kemudian saya akan gunakan istilah atrium kiri. Atrium kiri ni dia berada sebelah sini, ya. Saya tulis sebagai aki. Okey, mungkin tak apa nampak, ya. Saya tukar tulisan. Okey, sini aki. Sini aka. Sini weka. Dan sini weki. Okey. Kadang-kadang pelajar ni dia tertukar, ya, belah kanan kiri. Kena biasakan lah. Ya. Mana kalau kanan kita, kalau kita menghadap ke benda ni, tangan kanan kita tu maknanya yang sebelah sana, di kontra. Di kontra. Okey, ini atrium kanan, ini atrium kiri, ini ventricle kanan dan ini ventricle kiri. Itu yang masukkan dengan di sini, ya, iaitu ada 4 ruang, atrium kiri, atrium kanan, ventricle kiri dan ventricle kanan. Kalau gambar jantungnya ni bagi orang ni, ya, mana kalau kita buat cross section ataupun kita belah dia, ya, kita boleh bagikan kepada 4 bahagian. Ya, kita belah dia kepada 4 bahagian. Okey. So maknanya ni sebelah kanan, maknanya aka. Ini aki, ini weka, ini weki. Macam itulah, ada 4 bahagian. Biasa kalau di sekolah, saya kalau bisa sampai bab macam ni, saya akan gunakan jantung lembu lah, ya, untuk kita belah, ya. Macam mana kita nak tengok dia punya feature dia, dia punya anatomi dia. Ruang di sebelah kiri, dipisahkan daripada ruang di sebelah kanan oleh dinding berotot yang disebut sebagai septum. Okey, septum. In between ni lah. Ini panggil septum, ya. Okey, septum. Atrium menerima darah kembali ke jantung. Dia punya ciri. Ciri bagi atrium ni, dia menerima darah kembali. Okey, menerima darah kembali ke jantung. Manakala ventricle ni dia mengepam darah keluar daripada jantung.
Atrium dia terima. Awak ingat huruf A. A, atrium, accept. Accept artinya lah sikit, campur-campur sikit. Campur. A, accept. Accept. A, atrium terima. Dia menerima darah. Ya, yang kembali ke jantung manakala ventricle mengepam darah keluar. Ya, mengepam darah keluar. Kalau dah ingat A itu accept, V itu maknanya keluarlah. Kalau A itu dah terima, V maknanya dia mengepam darah keluar. Kemudian ventricle mempunyai dinding yang lebih tebal. Ya, ventricle mempunyai dinding yang lebih tebal. Ini ciri yang kedua, ya. Ventricle mempunyai dinding yang lebih tebal dibandingkan dengan atrium. Serta dia mengecut dengan lebih kuat daripada atrium. Jadi maksudnya package itu, dia package dia sekali dia tu. Dia sekali, jawapan ni sekali. Ciri yang kedua ni sekali. Artinya dia bukan sahaja lebih tebal, tapi dia juga mengecut dengan lebih kuat. Contract. Contract. Itu yang kedua. Kemudian seterusnya, ini penjelasan untuk poin yang kedua. Ya. Dinding berotot ventrikel kiri adalah lebih tebal daripada dinding berotot ventrikel kanan. Ventrikel tu tebal dah nak bandingkan dengan atrium. Tapi kalau nak bandingkan yang kanan kiri, yang kiri lebih tebal. Ya. Dan dia lebih berotot berbanding dengan ventrikel sebelah kanan. Adalah sebab-sebab tu. Ya. Jadi ini poin ini adalah penjelasan kepada poin yang kedua. Hal ini berlaku kerana kenapa dia yang belah kiri ini lebih tebal daripada dinding sebelah kanan? Ini kerana ventrikel kiri perlu menjana tekanan yang lebih besar untuk mengepam darah keluar dari aorta ke seluruh badan. Rupanya dia kena tebal tu kerana fungsi dia yang besar. Fungsinya dia nak kena pump darah yang kuat. Kemudian darah daripada ventrikel kiri itu nak dibawa keluar daripada jantung. Ke mana? Ke seluruh. Bila sebut ke seluruh ni semua. Semua bahagian badan perlu menerima darah yang dipump daripada sebelah ventrikel kiri. Tapi bagi ventrikel kanan, dia hanya pump darah ke peparu saja. Ya. Kalau kita tengok gambar ni, ya, gambar individu ni, maknanya kalau kita tengok salur warna biru dengan merah, ada beza, ya. Kalau biru ni ada dua makna. Biru. Satu, biru bermaksud salur vena. Vena, ya. Yang merah, arteri. Tapi ada kecuali, nanti kita akan belajar. Ada berapa salur kecuali. Yang kecuali itu nanti kita akan take note. Ya. Tapi secara umumnya warna biru ni ialah vena, yang merah adalah arteri. Nanti kita belajar jenis salur darah, kan. Tadi kita dah ada intro. Jenis salur darah terdiri daripada 3, iaitu arteri, capillary dan juga vena, kan. Jadi yang biru ni adalah vena, yang merah tu adalah arteri. Jadi maknanya bagi ventrikel kanan, dia hanya pump darah daripada ventrikel ataupun daripada ventrikel kanan jantung ke peparu. Jadi peparu sinilah. Pakai peparu sini, ya. Ini peparu. Peparu. Okay, peparu situ, ya. Jadi tak jauh lah. Bila dia tak jauh, maka dia tak perlukan kepada struktur yang tebal. Ataupun yang lebih berotot, dia tak perlu. Dia nipis sikit. Tapi walaupun dia nipis sikit, dia lebih tebal berbanding dengan atrium. Ya. Jadi itulah justifikasi sebab yang menyokong kenapa ventrikel kiri lebih tebal, ya, daripada
dinding berotot sebelah ventrikel kanan, ya. Kemudian kita tengok ada beberapa struktur yang dilabelkan seperti dalam gambar rajah ni, iaitu struktur arteri koronari. Nanti kita akan detailkan dalam masa kita labelkan nanti, ya. Tapi kita tengok daripada gambar luar dulu, gambar luar jantung. Iaitu ada struktur namanya arteri koronari yang mana fungsinya mengangkut darah beroksigen untuk tisu jantung, manakala vena koronari mengangkut darah terdioksigen. Ini pun salah satu daripada fungsi, ya. Dan tadi saya terlupa untuk menyatakan ada dua makna bagi warna biru dan merah tadi. Tadi saya sebut tentang biru tu vena, yang merah tu adalah arteri. Okey, yang biru ni juga bermaksud salur darah, itu vena, yang membawa darah terdioksigen. Manakala yang berwarna merah itu arteri itu berfungsi membawa darah yang beroksigen. Jadi apa beza terdi dengan terdi artinya darah yang tidak mengandungi oksigen. Ada setengah tu ditulis sebagai darah yang membawa sedikit oksigen. Saya lebih prefer kepada darah yang tidak membawa oksigen. Tapi dibawa siapa? Yang bawa karbon dioksida. Ya, yang bawa karbon dioksida. Manakala darah yang beroksigen, darah yang membawa oksigen. Yang dibawa oksigen. Itu maksud dia. Okey. Kemudian darah yang dimaksudkan dengan darah terdioksigen ni, itu darah yang keluar daripada jantung ke peparu. Satu. Dari jantung ke peparu. Yang kedua, dari seluruh sel badan ke jantung. Itu kedudukan dia. Dia punya connection dia, iaitu di mana kedudukan darah terdioksigen tu. Dia daripada jantung ke peparu dan dari seluruh badan ke jantung. Itu adalah darah terdioksigen. Manakala darah yang beroksigen, dia daripada peparu ke jantung. Satu. Yang kedua, dari jantung ke seluruh badan. Kena baca catatan situ, kalau takut confuse. Baik, jadi kalau kita perhatikan struktur jantung tadi, bahagian luar jantung adanya struktur arteri koronari dan juga vena koronari. Pada kebanyakan arteri, ataupun kalau kita kata semua arteri, tak kira apa nama arteri itu, arteri ni banyak nama dia, nanti kita akan tengok. Arteri ini dia mengangkut darah beroksigen. Tapi ada kecuali. Satu je. Nak kena tahu. Kecuali arteri pulmonari. Ya. Semua arteri mengangkut darah beroksigen. Kecuali arteri pulmonari. Okey, itu untuk arteri. Manakala bagi vena mengangkut darah terdioksigen. Semua vena. Kecuali, dia pun ada kecuali juga. Kecuali vena pulmonari. Okey, kecuali vena pulmonari. Sebenarnya benda tu akan dijelaskan nanti pada next page. Okey. Boleh faham sekat ni? Boleh, Yasin? Okey, kita take one sekejap, ya. Take one, minum air dulu.
Jadi kita ni ada 8 orang je ya. Farah Idayu, Mira, Yasir, Yai, Syamilah, Raihana, Fatihah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang tak masuknya Syaril. Alia tadi dia dah khabar dah sebab airline tak apa elok. Alia, seorang lagi siapa? Ainur tak? Betul tak? Ainur Baik, kita sambung muka surat 174 Boleh lukis yang tu ni? Dulu masa form 3 dulu subjek sains kan? Belajar dah ni. Betul tak Farah? Ada lukis tak? Ada tak lukis masa form 3 dulu? Boleh tunjuk nota form 3? Awak ada lagi tak buku nota sains? Tak ada cikgu. Pasal apa tak ada? Tahu saya tak mana. Alright. Yai ada lagi tak buku nota form 3? Tak pasti lah. Kena cari kat. Nantilah ya, lepas kelas nanti cubalah cari balik ya dekat amari buku awak tu, tengok ada tak buku apa tu nota. Kalau tak silap saya ni bab tingkatan 3 bab 2 ya. Tak silap. Jadi maknanya awak belajarlah. Cuma persoalan dia, adakah awak ada nota tu ya. Bab 2 kalau tak silap saya ya. Bab 3 ya. Ya, bab 2. Bab 2. Jadi kalau awak dah pernah belajar, sebenarnya dia lebih kepada mengingat kembali lah ya. Mengingat kembali struktur jantung. Okey. Alhamdulillah. Jadi jantung ni apa, bagaimana yang kita nak tengok ya? Tadi kita nampak warna biru dan juga warna merah. Kita dah clear tentang itu vena dan apa yang diangkutnya. Okey. Jadi kita tengok dulu apa yang ada pada jantung ya. Yang pertama kita tengok bilik dia. Jantung terdiri daripada 4 ruang ya. Yang pertama dipanggil atrium kanan ya. Saya labelkan, tulis sebagai nombor 1. Atrium kanan. Ya. Yang kedua atrium kiri. Ini atrium kiri. Kedua. Yang ketiga ventricle kanan. Okey, ventricle kanan. Dan keempat adalah ventricle kiri. Okey, settle 4 bilik ya. 4 bilik settle. Jadi dia ada 4 bilik. Ini macam rumah agaklah ni. Rumah ada 4 bilik. Kemudian kita tengok pula salur yang berada, sama ada salur yang masuk ataupun salur yang keluar. Dia pun ada 4. Ya, yang pertama, yang kita ambil yang sebelah kanan dulu ya. Ambil yang sebelah kanan, iaitu vena cava. Okey, saya nak tulis sebagai boleh tak saya tulis sebagai satu roman Okey, satu roman. Tadi satu biasa satu roman. Okey, vena cava 1 sebelah kanan. Kemudian sebelah kanan lagi iaitu artery pulmonary. Yang warna biru ni. Okey, ini yang kedua. Artery pulmonary. Kemudian sebelah kiri. Yang ketiga kita panggil dia sebagai vena pulmonary. Okey, yang ketiga ni vena pulmonary. Dan yang keempat aorta. Ya. Aorta, ni yang keempat. Okey. Yang keempat. So maknanya dia ada 4
4 salur. Ya, 4 bilik. Ini sebenarnya bukanlah bilik, di ruang lah, tapi ini 4 salur. Nanti kita boleh translatekan bilik itu masuk ruang. Cuma kita beranalogi lah, dia seperti ada 4 bilik. Okay, 4 salur. 2 kanan, 2 kiri. Satu yang masuk, satu yang keluar. Satu yang masuk, satu yang keluar. Siap-siap satu daripadanya, ya. Maknanya kalau kiranya 2 yang masuk tu ialah vena cava sebelah kanan, satu lagi ialah vena pulmonari sebelah kiri yang masuk. Kemudian yang keluar sebelah kanan kita panggil arteri pulmonari, dan satu lagi yang sebelah kiri ialah aorta. Aorta. Okay, 4 juga, 4, 8 lah. Kemudian kita tengok injak. Okay, injak ada 3 jenis injak. Yang pertama, kita punya sebelah kanan kita panggil injak tricuspid. Saya buat sebagai A, ya. Injak tricuspid. Kemudian ada juga sebelah kanan ni injak sabit. Injak sabit ni dia ada ke kiri dan kanan. Ya, dari satu sini saya buat sebagai B. Yang ni pun sebagai B. Dia ada di kiri dan kanan, iaitu dia ada di pangkal. Satu di sebelah kanan tu dia ada di pangkal arteri pulmonari, satu lagi di pangkal aorta, ya, aorta di sebelah kiri. Dan yang ketiga iaitu injak bicuspid. Okey, injak bicuspid. Ya, ada injak bicuspid di sebelah kiri. Okey, jadi kalau kiri-kiri tu ada 4 jugalah injak, betul tak? Walaupun saya label B ni sama sebab apa? Dia kerana nama dia sama. Nama dia sama, tapi bilangan dia tu ada 4. So, 4 injak. Okey, ya. Ini struktur yang kita lihat nampak. Kemudian, dinding dia ada, ni dinding septum, ya, yang kita belajar tadi, iaitu yang memisahkan antara sebelah kanan dengan sebelah kiri dipanggil septum. So, ada satu septum, ya. Satu bilik pemisah ataupun dinding pemisah. Satu dinding pemisah iaitu septum. Kalau kita nak ingat cara dia separation, ingat. Septum, separation, separate, pisah. Itu cara dia ingat dia, ya. Septum, separate, septum. Tentu. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, ada lagi struktur yang dilabelkan, iaitu arteri koronari yang kita tengok, tapi di luar, dia berada di luar jantung, bukan dalam, di luar jantung. Arteri koronari, kemudian satu lagi ialah vena koronari, ya, vena koronari. Tapi di sini tunjuk di sini, ya, lebih okey di situ. Vena koronari. Tadi saya tak nak sangatlah arteri dengan vena koronari ni sebab dia berada di luar. Tapi kita kena tahu lah. Ya, kita kena tahu. Okey, kita kena tahu dia punya kedudukan dia. Itu berada di luar jantung. Kemudian, apa yang dilabelkan tu? Apa yang diterangkan? Kita nak pergi kepada, kalau kira-kira ni jumlah berapa? 12, 13, 13. Kalau campur arteri koronari dengan vena, jadi 15 lah. Kita tengok sini dia jelaskan tentang 4 salur tu, ya. 4 salur. Kita tengok daripada atas. Aorta, ya. Ini aorta. Aorta merupakan arteri darah utama yang mengangkut darah beroksigen. Okey. Ke mana? Ke seluruh badan. Manakala vena cava merupakan vena utama yang mengangkut darah terdioksigen kembali ke jantung. Satu yang masuk, satu yang bawa masuk, satu yang bawa keluar. Yang bawa masuk dipanggil vena cava. Ya, yang bawa masuk dipanggil vena cava. Tapi sebab dia daripada seluruh badan pergi ke jantung, maka dia bawa darah yang terdioksigen. Manakala aorta yang bawa keluar darah dari jantung ke seluruh badan. Okey, itu yang pertama. Kemudian kita tengok arteri pulmonari. Arteri pulmonari yang ni, ya. Yang ni, yang biru ni. Yang ni.
Okey, yang ni arteri pulmonari. Mengangkut darah terdioksigen, terdioksigen dari jantung ke peparu. Manakala vena pulmonari, yang ni pulmonari, mengangkut darah beroksigen dari peparu ke jantung. Ini saya kata kecuali tadi. Ya, kecuali. Kan kita kata tadi, semua arteri mengangkut darah beroksigen kecuali arteri pulmonari. Jadi arteri pulmonari mengangkut darah terdioksigen. Begitu juga dengan vena pulmonari, semua vena membawa atau mengangkut darah yang terdioksigen kecuali vena pulmonari. Kerana vena pulmonari dia mengangkut darah beroksigen dari peparu ke jantung. Dia beroksigen. Itu beza dia. Yang lain-lain vena semuanya sama fungsinya, kecuali itu je. Kemudian soto yang kita lihat ialah injap pula ya. Injap di sebelah kanan iaitu injap tricuspid. Tri itu maksudnya 3. Tri ni 3. Iaitu dia terletak di antara atrium kanan, ni atrium kanan dengan ventricle kanan. Ya, apa dia punya fungsi dia? Memastikan darah mengalir ke dalam ventricle kanan, tidak mengalir semula ke atrium kanan. Maksudnya darah tu, kalau dia dah masuk daripada vena cava masuk ni, dia darah mengalir. Jadi dibenarkan darah masuk ke ventricle kanan, so dia akan tutup. Dia akan tutup ni, ruang ni. Itu maksudnya dia memastikan darah yang mengalir ke dalam ventricle kanan tidak mengalir semula, tidak patah balik ke atrium kanan. Jadi injap ini terdiri daripada 3 cuping. Sebab itu dipanggil tri. Tri itu 3. Ya, 3. Kemudian injap bicuspid. Injap bicuspid terletak di antara atrium kiri, ni atrium kiri dengan ventricle kiri. Ya. Apa fungsi dia? Memastikan darah telah mengalir ke dalam, yang telah mengalir ke dalam ventricle kiri ini tidak mengalir. Digunakan kataan mengalir, boleh kita guna kataan mengalir. Tidak mengalir semula ke atrium kiri. Mana tidak patah balik lah. Sini pun sama juga ya. Sama je fungsinya, cuma kedudukan saja. Kalau yang kiri kita panggil dia bicuspid. Bi artinya 2. Macam kita guna kataan bahasa Inggeris bilingual. Dua bahasa ataupun dui bahasa. Ataupun bilayer. 2 lapis. Bipolar. 2 polar. 2 bentuk. Bi itu maksudnya ialah 2. Kemudian injap sabit. Injap sabit berada di pangkal arteri pulmonari. Saya sebut tadi arteri pulmonari 1. Dan juga pangkal aorta. Ya, pangkal aorta di sini. Ini kedudukan dia. Ini adalah injap sabit. Fungsinya sama juga. Secara asasnya ialah memastikan darah yang telah mengalir keluar dari jantung tidak mengalir semula ke dalam ventricle. Cuma kena tahu position dia tu. Bila kita nak nyatakan fungsi, kita kena tahu dia kedudukan di mana. Tapi umumnya fungsinya ialah dia tidak membenarkan darah tu mengalir semula ataupun patah balik. Itu maksudnya. Cuma kena tahu dia nak melakkan daripada mengalir semula ke mana, daripada mana ke mana. Itu kita kena tahu. Ya. Jadi disebut semula tadi, iaitu untuk memastikan darah yang telah mengalir keluar dari jantung tidak mengalir semula ke dalam ventricle apabila ventricle mengendur. Mengendur ya. Okey. Dan satu lagi bahagian iaitu septum. Septum berfungsi memisahkan bahagian jantung kiri dengan daripada bahagian jantung kanan dan memastikan darah beroksigen tidak bercampur dengan darah terdioksigen. Okey ya. Nanti boleh tengok video lah, boleh gunakan scanner QR code ni dan boleh tengok animasi pergerakan injap jantung.
So, saya tengok sendirilah dalam telefon masing-masing ya. Okey, jadi satu persoalan yang perlu difikirkan di situ. Ya, apa dia? Fikirkan. Apakah yang akan berlaku kepada seseorang individu sekiranya injak bicuspid jantungnya tidak tutup sepenuhnya ketika ventricle mengendur? Kena tahu kedudukan injak bicuspid itu di mana. Ya, dia berada di sebelah kiri. Okay, dia sebelah kiri. Dia itu berada di antara atrium kiri dengan ventricle kiri. Okay, dia berada sebelah kiri ya. Okay, sekarang ni dia tak tutup rapat. Ya, dia tak tutup rapat lah ketika ventricle mengendur. Tahu tak mengendur mengecut ni? Ya. Okey, nak tahu mengendur mengecut ni kita boleh guna tangan. Macam ya, tengok. Nampak tak? Tengok saya. Okey, nak tahu jantung ni, katakan jantung tangan kanan ni maknanya sebelah tangan kanan. Tapi dia sebenarnya sebelah kiri jantung. Sebab saya kata tadi, kalau yang sebelah kanan kita akan nampak jantung tu sebagai sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri, kita nampak sebelah kanan. Itu adalah bahagian sebelah kanan jantung. Jadi jantung ni dia mengecut, dia akan mengendur. Mengecut, mengendur ya, mengecut, mengendur. Jadi mengendur tu maknanya dia besar. Itu mengendur. Mengendur tu maknanya besar. Mengecut begitu. Mengendur, mengecut. Jadi kita kena ingat bahagian bawah ni, yang bawah ni besar sikit, ni tebal ni kan. Bahagian tebal ni ventricle. Okey, ventricle. Ya, ventricle tebal sikit. Atas ni atrium. Ya. Begitu juga yang sebelah kanan. Ni kanan ya. Tangan kiri saya, tapi sebenarnya dia adalah bahagian kanan jantung. Jadi kalau misalnya ventricle tu mengendur, bermaksud darah akan ditolak keluar. Itu maksud dia. Mengendur tu, darah akan dipaksa keluar. Ya. Kalau bahagian yang mengecut, darah dipaksa masuk ke dalam. Nanti kita akan belajar sebenarnya bagaimana operasi ataupun bagaimana mekanisme pengecutan dan pengenduran jantung ya. Tak apa dapat sama-sama ni. So sekarang ni kalau misalnya injak bicuspid tu ya tidak rapat, jadi apa possibility yang akan berlaku? Maksudnya apa dia? Siapa boleh jawab? Siapa nak cuba? Apa possibility yang boleh berlaku? Ada nak jawab? Siapa nak cuba? Ada tak? Cuba je. Darah tak dapat keluar dari jantung. Darah tidak dapat keluar daripada jantung sepenuhnya lah ya. Sepenuhnya. Maknanya dari sebelah kiri, ya, dari sebelah kiri itu patutnya fungsinya dia dihantar ke seluruh bahagian badan kan. Sepatutnya kan. Tapi bila dah ada leaking lah kita kata, leaking, bocoran. Maksudnya sebahagiannya akan patah balik. Kan, patah balik sebab fungsi dia kan injak ni nak menghalang daripada darah yang telah masuk ke ventricle ni patah balik ke atrium kan. Tapi sekarang ni injak tu terbuka. Bukanlah terbuka, dia tak tutup rapat lah. Tapi masih ada space. Jadi sebahagiannya telah ditolak keluar. Kemudian sebahagian lagi akan masuk balik ke dalam ventricle, dalam atrium. Kemudian yang pergi keluar daripada jantung tu, darah tu dalam tekanan yang tidak berapa tinggi. Dia mesti pump kuat supaya darah sampai ke seluruh bahagian badan. Kan? Jadi bila dia ada kebocoran lah kita kata tu, maka mungkin kemungkinan besar ada bahagian badan yang tidak dapat menerima
darah yang beroksigen mencukupi. Tidak mencukupi. Jadi apa berlaku kalau berlaku macam tu, apa nak buat? Mesti ada masalah kesihatan kan. Mesti ada masalah kesihatan yang kita akan bincangkan isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan. Tapi kebanyakannya isu kesihatan yang kita bincangkan dalam bab ni ialah berkaitan dengan gaya hidup. Gaya hidup. Maksudnya dari segi pemakanan, kemudian dari segi kita punya bagaimana kita menjaga kesihatan, exercise sebagainya. Dia bukan lebih kepada masalah lahir. Lahir-lahir ya, ada injap yang bermasalah. Macam orang yang lahir jantung berlubang. Jantung berlubang kan. Jantung berlubang tu kat mana lubang tu kan? Tu soalan dia. Jadi lubang ni dia boleh berlaku di mana-mana bahagian jantung. Kalau dia berlubang di antara septum, jadi darah beroksigen dengan darah terdeoksigen boleh bercampur. Kan? Kalau dia bocor di situ. Kalau dia bocor di bahagian mana-mana lah, bahagian dinding. Jadi dia perlu ditampal. Perlu ditampal dengan sesegeranya. Adalah nanti kita kena study sikit lah kena study, kena explore, kena google bagaimana nak mengatasi ataupun rawatan pemulihan bagi masalah pesakit jantung berlubang. Tapi dalam silibus kita tak ada lah. Tapi kita ni pelajar bio ni jangan terhad sekadar dalam buku teks sajalah. Kita boleh explore lebih daripada itu. Baik. Habis itu. So, jantung ni maknanya pelajar awak kena lukis. So nak tunjuk macam mana lukis. Keluar pensel. Saya tak tahulah boleh tak lukis dengan baik menggunakan saya punya pen ni. Agak boleh lah. Okey. Jantung manusia. Lukisan ni dia sama ada 3D ataupun 2D ya. Saya lukis bukan 3D lah, saya lukis yang 2 dimensi saja. Jadi kita buat sketching dulu. Biasalah kita buat sketching dulu. Ingat ada 4 bilik. Okey, bila ada 4 bilik, tak lawa sikit lah tegang ni. Okey, 4 bilik. Okey, buat macam petak dululah. Okey. 4 bilik. Settlekan Kemudian satu pintu masuk sini vena cava, satu keluar iaitu arteri pulmonari. Kemudian sini vena pulmonari, kemudian aorta. Okey, aorta. Kemudian ambil merah. Okey. Macam muka orang Okey. Boleh follow. Kita ada 4 bilik, dah ada 4 pintu. 2 pintu masuk, 2 pintu keluar. Ini pintu masuk lah. Ini pintu masuk. Ini pintu keluar. Saya warna ni awak abaikan, warna merah biru sini saya tak mewakili terdeoksigen ataupun beroksigen. Ini saya lukis je. Tapi kalau nak betul-betul proper, memang kena buat warna biru lah sini. Kalau hilang pula. Dah dalam lah. Dalam dia. Okey. Injap.
satu injak sini lagi. Okey. Itu sini. Okey, ini injak. Sini ada injak satu Kemudian sebelah kiri injak Backus Peak. Ini yang belah kiri tebal sikit. Injak sabit situ. Dia pergi ke aorta. Okey, injak sabit, injak Backus Peak. Okey. Dan ini bersambung lah. Jadilah lukisan jantung manusia. Ya. Cantik tak cantik itu belakang dulu. Ya. Boleh padam. Kan. Itu ada lukisan lah pula Ini apa ni? Tak boleh nak panas semua. Nanti dia hilang. Kecil sikit. Yang dah besar Pemadam tu nak dikecilkan. Okey, kemudian label lah. Ini label biasalah. Lukisan mesti ada label. Ingat bilik dulu. 1, Allah. 1, 2, 3, 4 bilik. Ya. Saya suka menggunakan short form. Jadi saya akan gunakan short form sini. Ini adalah atrium. Ini adalah akar, atrium kanan, akar. Sini aki, atrium kiri. Sini veka, ventricle kanan. Sini veki, ventricle kiri. Kemudian salo. Sini vena cava, vekaf. Saya guna vekaf. Mana bezakan dengan veka kan, jadi veka sama pula jadi vekaf. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah vena pulmonari, vepo. Vena pulmonari. Dan ini adalah apo, atri pulmonari. Atri pulmonari dan sini adalah ayo. Aorta lah tu. Sektor 4 salo. Yang jaya Kemudian ngantuk Kemudian septum tak okey tak? Ni septum. Kemudian injak. Ini label. Injak tricuspid IT. Ini belah kiri IB, injak tricuspid. Dan yang kedua-dua tu adalah injak sabit. Ni injak sabit. Okey, IS. Ya. Nanti saya share gambar ni nanti dalam grup Jangan bimbang. Don't worry. Okay. Kita share selalu. Dapat saya. Okay, ya. Habis. Kenaan dengan jantung dan kisah serta label ya. Sekarang ni kita nak pergi pada komposisi darah manusia. Composition, kandungan dalam darah manusia. Darah manusia terdiri daripada 55% plasma ya, dan 45% komponen sel. Itu dia punya pembahagian ni. Mana lebih banyak plasma plasma darah. Plasma ni apa dia? Plasma ialah medium pengangkutan dalam badan. Komponen sel darah terdiri daripada sel darah merah ataupun dipanggil eritrosit,
Okay, eritrosit ni nama sama ya. Bila sebut eritrosit ni maknanya samalah dengan sel darah merah. Kemudian platelet, dan yang ketiga sel darah putih ataupun dipanggil sebagai leukosit. Ya, leukosit. So maknanya 55% plasma darah, 45% adalah komponen sel. Komponen sel itu pula terdiri daripada 3. Sel darah merah atau eritrosit, platelet dan juga sel darah putih ataupun leukosit. Ini digambarkan komponen darah ya. Apabila kita ambil darah, katakan darah kita diambil letak dalam tabung uji, kemudian dibuat emparan, diemparkan menggunakan mesin emparan. Kemudian didapati bahawa darah ini dibahagikan kepada dua ni lah. Eritrosit ya, membentuk 45% daripada isi padu darah. Maksudnya 45% daripada sel darah itu adalah sel darah merah. Manakala leukosit dan platelet dikurang 1% daripada isi padu darah. Ya. Serta yang lebih itu ialah plasma darah lah yang banyak ya. Dan warna dia pun berbeza ya. Kalau kita tengok warna merah, darah merah ni memang dia warna merah betul lah. Merah betul ya. Manakala leukosit dan platelet ni warna dia tak berapa merah. Sebenarnya dia ada warna dia ya, warna kekuningan, jernih gitulah. Plasma ni warna merah yang merah muda ya. Merah jernih. Jadi kita tengok yang 55% plasma darah ni terdiri daripada apa? Air, protein plasma, bahan terlarut seperti glukosa, bahan buangan seperti urea serta gas respirasi. Maknanya itu adalah komponen bagi plasma darah. Termasuk juga hormon dan juga enzim. Jadi semua ni adalah 55% daripada komponen darah. Jadi fungsi air kita boleh baca sendiri di situ. Ya, plasma darah terdiri daripada 90% air. Banyak air lah. Ya. Jadi air merupakan medium pengangkutan dan pelarut bagi gas respirasi, ion, hasil pencernaan dan juga bahan pertumbuhan. Protein plasma terdiri daripada fibrinogen, albumin dan juga globulin. Itu contoh protein plasma. Kalau fibrinogen berfungsi dalam pembekuan darah, albumin pula mengawal tekanan osmosis darah, globulin ialah sejenis antibodi yang terlibat dalam pertahanan badan. Manakala bahan terlarut iaitu nutrien penting untuk tenaga, pertumbuhan dan juga pengekalan kesihatan. Bahan buangan pun ada ya, dalam plasma darah iaitu bahan toksik yang perlu disingkirkan daripada badan. Serta gas respirasi iaitu gas oksigen diperlukan dalam respirasi sel. Hormon dan enzim. Hormon mengawal aktiviti fisiologi dalam badan. Enzim pula terlibat dalam proses metabolisme sel. Okey, habis itu ya. Sekarang kita pergi pada jenis sel darah. Tadi kita kata sel darah terdiri daripada 3 ya. Sel darah merah, platelet dan juga sel darah putih. Yang pertama, jenis sel darah yang pertama iaitu eritrosit ataupun sel darah merah. Dia punya ciri dia mempunyai membran plasma yang kenyal. Yang kenyal ya. Bila kenyal ni dia fleksibel lah. Dia boleh mengecut dan mengendur dengan mudah ya. Bentuk dia cakra dui cekung. Okey, cakra dui cekung. Dui itu 2, iaitu kalau kita lihat pandangan sisi dia kita nampak 1 cekung, 2 cekung. So ada cekung di tengah. Panggil dui cekung. Yang membolehkan dia punya spesialnya bentuk dui cekung ni membolehkan JLP/I yang besar bagi pertukaran gas respirasi berlaku dengan cekap. Okey, ada kaitan dengan JLP/I ya. Kemudian yang ketiga, dia tidak mempunyai nukleus. Ya, tiada nukleus pada peringkat matang supaya lebih banyak hemoglobin dapat dimuatkan di dalamnya. Jadi so dia ada satu pigmen yang berwarna dipanggil sebagai hemoglobin. Nanti banyak kita bincangkan ya, hemoglobin. Kemudian yang keempat, dihasilkan dalam sum-sum tulang
satu tempat production dia, seperti di sternum. Sternum ni ialah di bahagian tulang dada. Di antara rusuk kanan kiri itu, tengah-tengah tu, ya, ada sternum, itu tulang dada. Dan juga tulang rusuk, itu tempat penghasilan dia. Ya. Kemudian yang kelima, jangka hayat dia boleh hidup dalam tempoh 120 hari ataupun 4 bulan lah. Dan dimusnahkan dalam hati. Selepas 4 bulan tu ataupun 120 hari, dia dimusnahkan ataupun dimusnahkan dalam limpa, ya, melalui proses fagositosis. Fagositosis ini akan dibincangkan nanti, ya, istilah fagositosis. Apakah fungsi sel darah merah? Yang pertama, setiap eritrosit ataupun sel merah mengandungi hemoglobin, iaitu pigmen merah yang menyebabkan darah berwarna merah. Itu nampak merah tu. Ada pigmen berwarna. Hemoglobin mengandungi kumpulan hem. Hem. Bukan hem. Hem tu lain pula. Hem. Kumpulan hem mengandungi atom ferrum yang merupakan tapak penggabungan oksigen. Itu dia punya tempat. Ini cara kimia dia, ya. Ini chemical sikit. Hemoglobin berpadu dengan oksigen untuk membentuk oksihemoglobin. Ini kita dah belajar sebelum ni dalam bab respirasi. Dalam keadaan tekanan separa oksigen yang tinggi. Kemudian oksihemoglobin akan membebaskan oksigen di tisu atau sel apabila tekanan separa oksigen adalah rendah. Ya. Kemudian yang kedua iaitu sel darah platelet. Ini platelet, ya. Dia macam pecah-pecah serpih, ya. Ciri dia, platelet terhasil daripada serpihan atau cebisan cytoplasma sel yang berasal juga daripada sum-sum tulang. Tempoh hayatnya lebih kurang 1 minggu je. Berbeza dengan sel darah merah tadi, ya, iaitu 120 hari. Fungsi dia satu, terlibat dalam proses pembekuan darah. Okey, pembekuan darah. Kita terus pergi pada sel darah putih, ya. Kemudian sel darah yang ketiga iaitu sel darah putih ataupun leukosit. Leukosit. Ciri dia, bentuk dia tidak tetap, berubah-ubah. Ya, mempunyai nukleus, berbeza dengan sel darah merah. Tidak mempunyai hemoglobin. Okey, tiada hemoglobin. Dihasilkan dalam sum-sum tulang, semuanya sama, sum-sum tulang. Tempoh hayatnya kurang daripada 5 hari, lagi pendek, ya, 5 hari saja. Leukosit boleh meresap keluar liang kapilari dan melawan patogen dalam bendala tisu. Ya, terbahagi kepada dua jenis leukosit, iaitu dipanggil granulosit, iaitu bergranul, dan agranulosit, iaitu tidak bergranul. Okey, agranulosit. Contoh granulosit ialah neutrofil, eosinofil dan basofil. Semuanya belakangnya fil. Beza depan dia, neutro, eosino dan juga baso. Belakangnya fil. Manakala agranulosit termasuklah limfosit dan juga monosit. Belakang pun sama, sit. Keduanya sit, tapi depannya satu limfo, satu lagi mono. Okey, itu adalah jenis agranulosit. Granulosit iaitu yang pertama, neutrofil terdiri daripada 2 hingga 5 cuping. 1, 2, 3, 4, 5 di cuping. Depend lah. Itu antara 2 hingga 5. Menelan, fungsi dia menelan sel bakteria dan sel atau tisu yang mati akibat luka secara fagositosis. Cara dia makan panggil fagositosis. Eosinofil pula iaitu nukleus terdiri daripada 2 cuping. 1, 2 cuping yang membebaskan enzim yang melawan keradangan, inflammation, keradangan ataupun dipanggil kemerah-merahan. Kalau pada kulit kita ada kemerah-merahan dan tidak balas alergi, alahan. Itu adalah fungsi eosinofil. Basofil pula, bilangan basofil paling rendah dalam darah, mengandungi heparin. Heparin ini satu bahan yang mencegah pembekuan darah. Itu habis untuk granulosit. Contoh agranulosit pula ada 2, iaitu limfosit dan monosit.
Agranulosit bagi limfosit mempunyai nukleus yang sangat besar. Okey, mempunyai nukleus yang sangat besar, nukleus sangat besar dengan sitoplasma yang sedikit. Ini nukleus dia yang purple ni, ini adalah nukleus dia besar. Menghasilkan antibodi untuk memusnahkan bakteria dan virus yang memasuki badan. Juga boleh menghasilkan antitoksin terhadap toksin yang dihasilkan oleh bakteria dan virus. Dan yang terakhir, monosit. Itu leukosit yang paling besar. Nukleus dia berbentuk bujur. Okey. Nukleus dia berbentuk bujur dan fungsi dia menelan bakteria serta sel atau tisu mati secara fagositosis. Okey. Jadi saya rasa untuk kelas kita pada hari ini kita berhenti di situlah, memandangkan masa yang telah tamat. InsyaAllah pada minggu depan kita sambung pada salur darah manusia, masih lagi dalam subtopik yang kedua, 10.2. Jadi itu sajalah perjumpaan kita. Kalau ada soalan. Ada soalan?